Mereka ini tak ada hujah. Apa yang mereka mainkan? Kononnya ada di AP. Semua akan lesap. Orang Melayu akan hilang kuasa. Islam akan hilang kuasa. Hilang kedudukan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini pemimpin-pemimpin UMNO dekat depan ni. Apabila kita lepas PIU lepas, 2 hari selepas pilihan raya, kita duduk berunding. Orang yang kita jumpa, Presiden UMNO, Setiausaha Agung UMNO, Timbalan Presiden UMNO. Apa yang mereka bangkitkan? Dia cakap dengan PH. Saya pun duduk di sebelah meja. Presiden UMNO cakap, kerjasama kerajaan perpaduan ini mesti berpandukan prinsip. Prinsip apa dia? Prinsip Perlembagaan Persekutuan. Yang pertamanya, Islam, agama persekutuan. Perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan. Tak boleh sentuh. Mesti dipertahankan. Dia tanya saya, DAP boleh setuju? Saya kata, Datuk Seri, sejak kita kawan dengan PAS dulu pun kita dah komited dan tanda tangan ni. Agama persekutuan, agama Islam. Perkara 3 dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya boleh hafal perlembagaan itu. Apa masalah dengan kita? Tak ada masalah. Kita dah Malaysia merdeka berpuluh tahun. Islam sebagai agama persekutuan tidak menjadi masalah kepada orang bukan Islam. Di Negeri Sembilan, negeri saya, 5 tahun kita mentadbir PH. 6 masjid baru dibina. 1 adun PAS pun tak ada kat Negeri Sembilan. Tapi masjid baru boleh dibina. Pentadbiran Islam boleh berjalan secara lancar. Tak ada adun PAS, tak ada wakil rakyat PAS. Tapi Islam tetap berjalan di Negeri Sembilan. Jadi, perkara pertama, Islam sebagai agama persekutuan. Kita bagi komitmen. Tidak akan disentuh, kita akan pertahankan prinsip ini selama-lamanya. Perkara 2, kedudukan orang Melayu. Perkara 153. Presiden UMNO tanya, DAP boleh setuju? Saya kata, Datuk Seri, perjuangan kita bukan nak melawan mana-mana kaum. Kita nak angkat status sosio-ekonomi rakyat Malaysia. Yang miskin mesti dibantu. Pada hari ini, rakyat terbanyak, majoriti rakyat Malaysia, orang Melayu beragama Islam. Apa masalah nak bantu? Saya kata tak ada masalah. Saya cakap, di Negeri Sembilan, apabila kerajaan bantu warga feudah, apa masalah dengan kita? Pernah tak kita bangkitkan, pernah tak kita bantah di kabinet? Tak ada. Sebab apabila feudah, warga feudah mempunyai kehidupan yang lebih baik, seluruh ekonomi kita berkembang. Yang buat bisnes, pekan, buka kedai motosikal, mereka lebih seronok. Sebab apabila orang feudah ada duit, mereka pun beli motosikal baru. Jadi peniaga pun senang. Apa masalah dia? Jadi nak bantu rakyat, nak bantu Melayu. Saya nak isytiharkan malam ini, DAP menyokong dasar untuk membantu Melayu. Kerana membantu Melayu juga bermaksud membantu rakyat Malaysia. Kita nak pastikan rakyat Malaysia yang miskin, kita angkat sosial ekonomi mereka. Ini komitmen kita. Perkara ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tadi dah 2 orang muda DAP naik pentas. Steven Slim, tak boleh bahasa Melayu ke? Howard Lee, tak boleh bahasa Melayu ke? Ini DAP, bukan gelakan. Saya cakap dengan Datuk Seri Zahid, aku punya SPM Bahasa Melayu A1. Bahasa Melayu, apa masalah dengan kita? Tak ada masalah. Sebab kaum Tionghoa Malaysia ni berasa bangga. Kita boleh berbahasa dalam pelbagai bahasa. Bahasa Melayu boleh, Inggeris boleh, Mandarin boleh. Jadi ini keunikan Malaysia. Keindahan dalam negara kita. Perkara keempat, kedudukan institusi-institusi Raja-Raja Melayu. DAP komited pegang kepada prinsip ini. Pertahankan institusi Raja Melayu. Apabila kita bentuk kerajaan perpaduan, yang di Pertuan Agong menitahkan semua parti-parti yang ada wakil dalam parlimen bekerjasama, ketepikan persengketaan, ketepikan perbezaan, tubuh kerajaan perpaduan. DAP, parti pertama, cakap dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita sokong. Kerjasama dengan mana parti pun tak ada masalah. Sebab yang penting kita nak negara stabil, kita nak politik yang stabil. Itu komitmen kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan percaya kepada fitnah, jangan percaya kepada dakyah. Hari ini kedudukan orang Melayu tidak terhakis. Perdana Menteri Melayu, Timbalan Perdana Menteri Melayu, Ketua Hakim Negara Melayu, Peguam Negara Melayu, Ketua Polis Negara Melayu, Ketua Angkatan Tentera Melayu, Menteri Kewangan Melayu, Menteri Pembangunan Luar Bandar Melayu. Hampir semua menteri Melayu, kecuali 5 orang Cina, 1 India. Kabinet ada 30 orang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan bimbang soal kedudukan politik orang Melayu. Saya tidak tahu kenapa tuan-tuan geram sangat kat saya. Saya tidak. Sebab itu saya cukup bimbang. Umat Islam hari ini dia akan menang sorak sahaja. Di akhirnya nanti kampungnya tergadai. Dan tuan-tuan kena ingat, saya nak sebut, selaku orang yang bukan Melayu satu-satunya di atas pentas ini, saya melihat apabila orang bukan Melayu, orang bukan Islam berbincang, mereka apabila bercakap soal masa depan mereka, bahasa mereka, agama mereka, mereka cukup bersatu hati. Dan mereka tidak saling sorak menyorak antara satu sama lain. Tetapi mereka membincangkan bagaimana nak memperkasakan masa depan, agenda bangsa dan bahasa mereka. Dan saya mengharapkan kita yang berada di sini, sekurang-kurangnya kita lihat sendiri
Anjuran agama kita apabila kita membincangkan sesuatu perkara yang berkaitan dengan masa depan kita. Kalau tidak, kita tidak akan ke mana-mana. Orang putih kata, apabila kita berbincang, bincangkan what is right, what is wrong. Bahaskan apa yang benar, apa yang salah. Dan bukannya who is right, who is wrong. Bukannya siapa yang benar, siapa yang salah. Saya datang kemari untuk melihat kita secara matang membahaskan perkara-perkara sebegini. Dan saya hanya nak berkongsi saja. Sebab tuan-tuan orang Melayu, saya orang Cina. Dan saya nak bagi tahu budaya politik. Kalau tuan-tuan nak dengar-dengarlah. Ya, tuan-tuan perempuan, saya sudah letih melihat telatah perangai umat Islam hari ini. Sebab itu ini Bawa bertenang. Ketidak kita tak boleh berbincang secara lancar. Saya, tuan-tuan perempuan, saya selalu membahas, membincang perkara ini dengan orang bukan Islam. Jangan sampai akhlak kita lebih buruk daripada orang bukan Islam. Itu saja saya minta. Cuba kita dengar apa yang ingin dihujahkan. Kita datang atas dasar kita ini orang Islam nak melihat kita ini menjadi kuat, kita ini bersatu padu, itu saja. Orang kata great mind discuss idea. Minda besar bincang perkara idea, benda-benda besar. Average mind discuss event. Minda sederhana bincang peristiwa. Dan small mind discuss people. Minda kecil ini bincang pasal orang, ngata orang, mengumpat orang. Dengan sebab itu, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kalau kita nak bincangkan agenda umat Islam pada masa depan, saya nak bercakap. Saya nak bercakap, sampaikan apa yang terkilan dalam hati saya. Melayu adalah beragama Islam, bertutur bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Itu definisi Melayu. Maknanya kalau mengikut perlembagaan, Melayu itu mesti beragama Islam. Kalau dia murtad, dia sudah bukan Melayu. Dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya nak sebut di sini angka politik umat Islam dengan bukan Islam di negara kita. Angka yang kita dapat 60-40 itu ialah angka biasa. Tapi angka politiknya menunjukkan bahawa umat Islam dengan bukan Islam di negara kita adalah lebih kurang 50-50 saja. Ini bidang saya. Saya bidang politik. Dan sebab itu saya nak bercakap. Jadi umat Islam sekarang ini di negara kita, kekuatannya hanya ada 50-50. Dan tuan-tuan nak mengharapkan siapa? Adakah kita nak mempercayai orang bukan Islam lebih daripada mempercayai sesama saudara seagama kita? Dalam peratusan 50-50 ini, bolehkah agenda Islam itu diperkasakan? Tuan-tuan ini sebangsa, seagama, serupa. Apa yang menjadi masalahnya hari ini sehingga kita tidak boleh berbincang, duduk sama-sama, bincang agenda kita bersama? Saya nak berbincang dengan orang yang bertamadun, itu saja. Jadi kalau tuan-tuan menghalang saya nak bercakap macam mana? Saya nak bercakap, saya nak berdiri lagi bercakap. Apa tu? Saya nak bercakap ini. Tak apalah tuan-tuan sorak, tapi seluruh dunia boleh menilaikan apa yang cuba kita perkatakan. Baik, saya tidak nampak agenda masa depan Islam ini akan menjadi lebih baik sekiranya umat Islam tidak berubah. Umat Islam masih lagi bersentimen, umat Islam masih lagi beremosi, tidak dapat membezakan apa yang benar, apa yang salah. Kalau ini yang berlaku ya dalam keadaan kekuatan kita hari ini, tuan-tuan kena ingat, bilangan kita sudahlah sedikit 50-50. Kekuatan ekonomi tidak ada. Lebih pada 70% ya kekayaan negara kita berada di tangan orang bukan Islam. Kalau tuan-tuan terus-menerus mencipta kelemahan demi kelemahan, mengadakan masalah demi masalah, saya melihat bahawa tuan-tuan boleh menuding jari kepada siapa pun. Saya melihat ya kita akan hanya menang sorak saja dan kita tidak akan ke mana-mana pun. Sekiranya tuan-tuan tidak mahu melihat orang Islam, orang Melayu merempat di buminya sendiri. Dan berdasarkan kepada sejarah, perkara ini tidak mustahil untuk berlaku.
Ya, dan saya melihat bibit-bibit dia sudah ada. Saya bercakap ini tuan-tuan sekalian atas dasar saya dulu bukan Islam dan hari ini saya menjadi orang Islam dan saya nak lihat Islam itu gagah berdiri, Islam itu menjadi kuat, Islam itu memerintah dan bukan Islam itu diperintah. Itu saja tuan-tuan. Baik, terima kasih Dr. Ridwanti, tuan-tuan.